Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Berjumpa pada hari ini untuk mempelajari bahasa Melayu. Fokus pada hari ini ialah kesalahan tata bahasa yang sering dilakukan oleh murid, pelajar maupun calon peperiksaan. Pada hari ini, cikgu nak fokuskan kepada beberapa kesilapan yang biasa dibuat oleh para pelajar. Nombor 1, beza antara dengan di antara. Ingat, antara ni penggunaannya bukan tempat. Manakala di antara pula menunjukkan tempat. Nombor 1. Antara hobi saya ialah membaca buku. Sebab apa? Antara hobi. Hobi ni bukan tempat. Jadi betul ayat nombor 1. Nombor 2 ni, di antara hobi saya ialah membaca buku. Kenapa salah? Sebab ada di antara. Nombor 3. Ramlah duduk di antara Siti dengan Mazni. Betul. Kenapa betul? Ada perkataan duduk menunjukkan tempat. Dia tengok. Ramlah, Siti, Mazni. Mereka duduk 3 orang satu baris. Contohnya, Ramlah tengah-tengah. Di antara menunjukkan tempat. Contoh lain, dia boleh jadi juga kalau penggunaan antara ni. Contoh pilihan. Antara makanan kegemaran saya ialah burger, pizza, durian musaking dan apa saja. Sate ke. Itu juga menunjukkan antara. Ingat. Hafal satu je. Antara. Oh, antara ni bukan tempat. Dah. Nanti kamu kalau hafal dua-dua, kamu jadi keliru. Nombor 2. Apabila bertemu dengan ayat pasif. Ayat pasif ni untuk kata ganti nama pertama dan kedua tiada oleh. Kalau di ni pula kata ganti nama ketiga. Ada di kemudian diikuti oleh. Untuk lebih jelas tengok ayat ini. Nombor 1. Nasi itu dimakan oleh saya. Kenapa salah? Ini biasa murid kata. Kenapa salah? Sebab apa? Dimakan oleh saya. Apabila ada saya saja, ingat tadi dia kata tiada oleh. Sebab saya ni kata ganti nama pertama. Tak boleh. Jadi nombor 2. Nasi itu saya makan. Ada pula saya. Kenapa betul? Sebab apa? Nasi itu saya makan. Ada perkataan oleh tak? Tiada. Betul. Nombor 3. Nasi itu kamu makan. Betul. Kenapa? Tidak ada perkataan oleh. Nombor 4. Nasi itu dimakan oleh mereka. Kenapa betul pula? Tengok nombor 4 ni. Nasi itu dimakan oleh. Kenapa mereka ni betul? Sebab mereka ni. Tengok dia kata nota ni. Kata ganti nama ketiga. Mereka ni kata nak ganti nama ketiga. Mesti ada perkataan apa? Diikuti oleh. Jadi nasi itu dimakan oleh mereka. Betul. Nasi itu dimakan oleh dia. Betul. Sebab dia juga kata ganti nama ketiga. Nasi itu dimakan oleh Abu. Betul. Kenapa Abu kata ganti nama ketiga? Ingat saja. Mudah. Kalau kata ganti nama pertama, kedua, tidak ada oleh. Kalau kata ganti nama ketiga, ada oleh. Itu saja. Nombor 3. Apabila bertemu perkataan percahan, ianya ditulis di akhir ayat, bukan di tengah. Contoh, 3,5 kilogram. Salah. Sepatutnya 3 kilogram setengah. Ataupun, satu lagi contoh, 2,5 minit. Salah. Sepatutnya 2 minit setengah. Nombor 4 pula. Perbezaan di dalam dengan dalam. Kalau di dalam menunjukkan lubang ataupun ruang ataupun menunjukkan tempat. Manakala dalam ni pula abstrak ataupun tidak nampak. Untuk lebih jelas, lihat ayat. Nombor 1. Di dalam ingatannya. Salah. Ingatan bukan menunjukkan tempat, ruang. Okay, nombor 2. Dalam ingatannya. Jadi kita gunakan dalam ingatannya. Tak nampak. Nombor 3. Di dalam bilik. Betul. Sebab apa? Menunjukkan arah. Bilik. Di dalam bilik. Di dalam bilik tidur. Di dalam bilik air. Di padang. Dan sebagainya. Nombor 5. Yang masih ada yang keliru. Ialah dengan adalah. Apa perbezanya? Ialah untuk kata nama, kata kerja. Manakala adalah untuk kata sendi ataupun kata adjektif. Kalau boleh, kamu hafal salah satu. Ialah lebih mudah. Oh, ialah kata nama, kata kerja. Itu je. Contoh ayat. Rosli ialah abang saya. Kenapa betul? Abang. Abang ialah kata nama. Nombor 2. Rosli adalah abang saya. Jadi kita tak boleh gunakan adalah. Salah. Nombor 3. Mesyuarat itu adalah dari pukul 8 pagi hingga pukul 10 pagi.
Tengok, selepas adalah, apa dia? Kata sendi, dari. So, jadi nombor 3 betul. Nombor 6. Perbezaan imbuhan meng-ai dengan meng-kan. Apa bezanya? Meng-ai diikuti hujungnya ai di sini mesti diikuti orang. Kalau meng-kan saja mesti diikuti benda. Nombor 1 contoh, menasihati. Nampak ai mesti menasihati ibu. Menasihatkan ibu salah sebab apa? Ada imbuhan kan. Kalau menasihatkan mesti benda. Contoh lain, menghidangkan tetamu. Kenapa salah? Menghidangkan, kan ni tetamunya adalah orang. Jadi sepatutnya menghidangkan nasi minyak untuk tetamu. Contoh. Jadi menghidangkan, selepas saja kan, mesti benda. Ayah menghadiahkan seutas rantai untuk ibu. Contoh ayat. Nombor 7. Perbezaan antara imbuhan memper dengan imbuhan memperkan. Kalau dua saja imbuhan memper, ini untuk kata adjektif. Manakala memperkan, yang ada 3 imbuhan ini untuk kata kerja. Untuk lebih jelas, lihat di sini kan. Kamu mesti menguasai apa maksud kata kerja, apa kata adjektif. Jadi kalau kamu ikut apa yang cikgu ajar, lama-lama kamu akan faham. Okay, tengok nombor 1. Memperdalamkan lubang itu. Kenapa salah? Sebab dalam ni adalah kata adjektif. Tak boleh ada imbuhan kan. Jadi sepatutnya memperdalam saja lubang itu. Betul. Nombor 3 ni kenapa betul? Mendalamkan. Dia ada gunakan 2 imbuhan saja. Mendalamkan lubang itu. Juga betul. Nombor 4. Memperkatakan hal itu. Kenapa betul? Memperkata. Kata ni maksudnya menunjukkan kata kerja. Betul. Jadi kalau nombor 5 ni memperkata hal itu, salah. Nombor 8. Kata bilangan ber dia mesti disebut 2 kali. Contoh, berpuluh tahun. Salah. Sepatutnya apa? Kata bilangan berpuluh-puluh tahun. Berpuluh-puluh tahun. Betul. Beribu-ribu penonton. Betul. Mesti 2 kali. Kalau kamu sebut beribu penonton, salah. Nombor 9. Kata bilangan ke. Kalau berjumpa saja ke, mesti disebut 2 kali. Tidak perlu penjodoh bilangan. Cikgu nak fokuskan sini, tidak perlu penjodoh bilangan. Ingat contoh nombor 1. Ini bisa kita sebutkan. Tapi sebenarnya salah. Ketiga-tiga ekor kucing itu. Salah. Sebab apa? Ada penjodoh bilangan ekor. Sepatutnya ayatnya ketiga-tiga kucing itu. Ataupun ketiga-tiga kucing itu sangat comel. Itu saja perkongsian cikgu pada hari ini berkaitan dengan beberapa kesilapan yang sering dilakukan oleh para pelajar. Jadi cikgu harap apa yang kita dah buat kesilapan tu, mungkin kebiasaan kita kena perbetulkan supaya bila kita menduduki peperiksaan ataupun menjawab latihan sewaktu di dalam kelas dan sebagainya, kita betul. Jumpa lagi dalam tajuk yang seterusnya. Assalamualaikum, selamat sejahtera semua. Bye-bye.